Kita nak bersama dengan wartawan wakil Astro Awani Sarawak iaitu Nuzuluddin Abdul Razak yang saya kira sudah bersedia di talian. Kita nak berborak dengan Nuzul. Nuzul sebagai seorang wartawan di Sarawak, pastinya Nuzul sebelum ini banyak ke lokasi, turun ke turun on the field dan mendengar sendiri persepsi rintihan rakyat Sarawak. Dan mungkin yang terbaru ini kita nak dapatkan, kita nak fahamkan bagaimana persepsi dan juga sentimen rakyat Sarawak mengenai situasi politik yang berlaku di peringkat persekutuan ketika ini. Jadi Nuzul, Assalamualaikum Nuzul. Waalaikumsalam Syah. Baik Nuzul melihat kepada situasi ketika ini ya Nuzul ya, berdepan dengan pandemik ditambah dengan pula ekonomi yang masih lagi tidak meyakinkan mungkin. Jadi tentunya kestabilan yang dimahukan rakyat. Jadi kita nak faham serba sedikit mengenai rintihan rakyat di Sarawak Nuzul. Mungkin Nuzul boleh kongsikan bersama kami ketika ini. Ya, baiklah Syah, dengan situasi politik sekarang ini rakyat Sarawak khusus ya dan termasuk juga masyarakat di Sabah akan memastikan pentadbiran negara kita dalam satu konsep yang sangat stabil. Ini kerana bertahun-tahun lamanya dua negeri ini, Sabah dan Sarawak, sentiasa mahukan pembangunan yang sistematik, strategik dan efisien untuk masyarakat mereka. Dan kita tahu kalau di Sarawak sendiri khasnya lebih daripada 60% penduduk dalam kelompok 28 juta itu tinggal di kawasan pedalaman. Dan ini memberi satu gambaran bahawa jurang di antara bandar dan luar bandar itu perlu dirapatkan secepat yang mungkin. Ini antara harapan besar rakyat di kedua-dua negeri ini untuk memastikan siapa sahaja pemimpin peringkat pentadbiran kelak yang akan dipilih kelak barisan kabinet itu memberikan peranan yang sebaiknya, menjalankan tanggungjawab mereka untuk memenuhi aspirasi di kedua-dua negeri ini, Syaf. Baik, Nuzul, kita bercakap mengenai wakil-wakil pemimpin dari Sarawak juga yang mungkin akan diserap masuk ke dalam kabinet baru di bawah kepimpinan Perdana Menteri yang baru. Jadi, bagaimana pula Nuzul mendengar harapan rakyat-rakyat di Sarawak, penduduk-penduduk di Sarawak mungkin kenalan Nuzul, saudara mara Nuzul, tentang apa yang diharapkan dari pemimpin dari GPS sendiri sebagai contohnya, jika berada dalam kabinet, apa yang mereka harapkan kepada pemimpin tersebut untuk kali ini, Nuzul? Pastinya kalau ikutkan perkembangan yang terdahulu, pembangunan sentiasa diberikan keutamaan kepada rakyat di negeri Sarawak, tidak termasuklah daripada segi infrastruktur asas, pembangunan jalan raya dengan keadaan infrastruktur pendidikan, pembangunan sekolah daif. Itu antara pokok utama ataupun fokus yang akan diutarakan oleh menteri-menteri ataupun barisan kabinet kelak yang akan mewakili negeri Sarawak dan Sabah khasnya. Dan menteri yang sebelum ini kita tahu sembahyang menteri dua kita, Kementerian Pembangunan Luar Bandar juga berasal daripada Sarawak, dan juga Menteri Kerja Raya kita Datuk Seri Fadil Yusuf sebelum ini melaksanakan tugas mereka, melaksanakan tanggungjawab mereka untuk membangunkan infrastruktur asas Borneo khasnya melalui Sarawak dan Sabah. Itu satu kejayaan yang sangat besar untuk pembangunan di negeri Sarawak, dan pastinya rakyat di negeri kedua-dua negeri ini mahukan portfolio sebegitu khasnya untuk diutamakan kepada pembangunan di negeri ini dan juga di Sabah. Kalau bercakap mengenai pembangunan yang dimahukan masyarakat, kalau kita nampak secara menyeluruh di Sarawak masih lagi memerlukan liputan internet yang sangat kuat, kerana untuk membangunkan Malaysia ini kita perlu melihat kita tidak boleh pikul rata ke semua kehendak masyarakat, kerana Sabah Sarawak sendiri mempunyai kehendak yang keperluan yang berbeza daripada Semenanjung. Kalau kita ikutkan masyarakat di pedalaman mahukan misalnya menteri pembangunan luar bandar itu harus daripada Sabah dan Sarawak, bukan timbalan menteri. Kerana kalau ikutkan sebagai contoh Syafia, misalnya Menteri Pembangunan Luar Bandar itu daripada Johor sebagai contoh, mungkin agak sukar untuk beliau memahami situasi semasa yang berlaku di Sabah dan Sarawak, kerana kita mempunyai keperluan yang berbeza dari segi pembangunan. Dan kita tahu juga di Sarawak misalnya jumlah sekolah luar bandar dan sekolah daif itu sangat tinggi, dan ini akan menyentuh kepada pembangunan modal insan yang akan datang kelak. Ini juga menyentuh kepada pembangunan ekonomi yang diperlukan oleh masyarakat luar bandar dengan adanya jaringan jalan raya, dengan adanya jambatan-jambatan yang menghubungkan keseluruhan sektor kawasan pesisir di Sarawak khasnya. Ini akan memberikan satu perjalanan yang mudah untuk negeri Sarawak dan mungkin Sabah juga untuk melaksanakan ekonomi mereka dengan lebih cepat, dan ini akan mengangkat nilai taraf hidup masyarakat di Sabah dan Sarawak khasnya, Syaf.